Sesama ahli majlis tertinggi, berapa kali nama saya dibedal oleh sama-sama ahli majlis tertinggi. Sampai hari ini saya pilih untuk tidak menjawab. Sebab bukan kelasnya kita duduk dalam MKT, duduk bedal sama sendiri. Cara orang lain saya tak tahu, tapi bukan cara saya. Tapi saya bukan pondan. Saya bukan pondan politik. Tengok rekod saya. Tengok rekod saya, kalau bab bergaduh dengan berlawan ni, boleh tahan juga. Mahathir pernah saya lawan, Tunku Ni Aziz pernah saya lawan, Tengku Zali pun saya pernah lawan. Nah, yang lain-lain tak nak sebutlah, sensitif. Tapi kalau nak tengok rekod berlawan, Anwar Musa ni boleh sangat berlawannya. Kalau banyak-banyak jual, yang mendorong kita pada ketika itu ialah kita nak memperkasakan penyatuan. Daripada berpecah, kalau kita dulu jatuh kerana berpecah, maka penawar yang akan mengembalikan kekuatan kita tidak ada dua, tidak ada tiga. Jawapannya hanya satu. Kalau kita jatuh kerana berpecah, kita akan hanya bangkit kalau kita bersatu padu. Langkah pertama kita ambil, ketepikan sentimen kemarahan kita pada PAS. Di Kelantan tak boleh terima, di Terengganu tak boleh terima, pemimpin nasional pun banyak yang tak boleh terima. Bukan dulu, sampai ke hari ini masih terdengar lagi suara tidak boleh menerima PAS. Tapi majoriti kita membuat ketetapan UMNO dan PAS perlu bergabung. Bukan untuk UMNO, bukan untuk PAS, tetapi ini kerana dua parti yang mendukung roh dan semangat perjuangan yang sama. Ketepikan perbezaan, ambil persamaan. Dan setelah kita bentuk Muafakat Nasional, saya menjelajah segenap pelosok negara. Saya menjadi urus dia berbelas-belas pilihan raya kecil. Saya menjadi pengarah pilihan raya, menjadi penyelia pilihan raya dan berbagai-bagai. Ke hulu ke hilir, siang dan malam bersama dengan PAS. Bukan semuanya lendik, bukan semuanya mudah, bukan semuanya makan siku, bukan semuanya tak sensitif. Tetapi ketepikan perkara-perkara kecil. UMNO dan PAS sesungguhnya tak mampu untuk berpecah lagi kalau kita sayang pada perjuangan agama, bangsa dan negara. Saya tahu ada pemimpin-pemimpin kanan membawa usul tendang PAS. Saya tahu ada sahabat-sahabat yang memberikan ultimatum kepada PAS, nak MN ke nak PN. Itu bukan cara dan itu bukan gayanya kita nak membentuk kekuatan. Sesagung PAS menghubungi saya, menyebut rasa terkecil hati mereka dengan macam ultimatum yang disebutkan oleh kita. Adat bersahabat, bahasa dijaga, tutur kata kena jaga. Kalau kita lunak berbahasa, tutur kata dijaga. Kalau kita mesra, kita akrab. Bukan bermakna saya pro PAS. Saya akui, saya dengan Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hassan mempunyai working chemistry yang baik. Bukan saja kerana kita sama Kelantan, bukan saja kerana sama-sama mengendalikan bola sepak dulu, tetapi kerana sama-sama berpegang pada prinsip mendukung apa yang diperintahkan oleh ketua yang melantik kita. Saya dilantik oleh Datuk Seri Zahid Ahmad Hamidi. Ada orang kata saya mendahului presiden. Sebut dengan saya satu perkara yang saya mendahului presiden. Sebut dengan saya satu perkara yang saya katakan bukan keputusan parti. Cuma bezanya kadang-kala benda diputuskan oleh parti, semua berdiam tak nak bercakap. Bila Sesar Agung sebut, orang kata saya lah yang mendahului presiden. Sebagai contoh, bila saya bercakap tentang Grand Coalition, saya nak jelaskan pada hari ini, buat pertama kali saya terbuka. Isu Grand Coalition diputuskan bersama oleh UMNO dan PAS dalam mesyuarat jawatan kuasa pemandu, bukan sekali, bukan dua kali. Iaitu untuk semenanjung kita kena kuatkan politik di bawah dokongan Muafakat Nasional.
Dan muafakat nasional itu harus didokongi dulu oleh UMNO dan PAS. Dan selepas itu, oleh kerana UMNO tak nak masuk Perikatan Nasional, kita yang putuskan jemput bersatu masuk dalam muafakat nasional. Saya tukang draft surat, Presiden tukang sign, saya yang bawa surat kepada Haji Hadi. Kita menjemput kerana keputusan parti waktu itu tak cukup dengan UMNO dan PAS. Kita mesti gabungkan ketiga-tiga parti. Untuk Semenanjung, MN. Untuk Sarawak, diputuskan kita mendokong bekas anggota Barisan Nasional, GPS. Untuk Sarawak, kita kata buat satu lagi gabungan, namanya dulu GBS, ditukar kepada GRS. Gabungan GRS, GPS dan MN asalnya membentuk Grand Design. Ini bukan idea Anwar Musa. Idea ini bukan baru. Ahli biro politik tahu. Ahli jawatan kuasa muafakat nasional tahu. Tapi bila saya sebut, kononnya saya mendahului. Masalah kita sekarang ini banyak kita perbincangkan, kadang-kadang tak sampai ke akar umbi. Di atas kita bawa satu rentak, di bawah kita bawa satu rentak yang lain. Ini yang menjadikan masalah. Sekarang saya tak tahu rentak mana yang betul. Saya nak sebut 5 perkara, 5 prinsip yang telah menjadi keputusan parti. Dan saya pegang sehingga ke hari ini, selagi parti tidak mengubahnya. Walau apa orang nak kata pada saya pegang, saya ada bukti, saya ada minit, saya ada rakan-rakan yang lain, yang jujur, yang boleh mengesahkan. Datuk Alwi adalah juga ahli majlis tertinggi. Yang pertama, UMNO bersetuju bersama PAS dan bergabung membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Keputusan parti atau keputusan individu? Datuk Alwi ada. Parti memutuskan. Setelah kita berbincang dengan PAS, 2 kali perbincangan besar. Waktu mula-mula nak sign, sokong Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Bila Mahathir refuse, UMNO dan PAS berbincang lagi sekali, ambil keputusan sokong Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Yang pertama pun kita sign hitam putih SD. Yang kedua pun kita sign hitam putih SD. Iaitu UMNO dan PAS beri sokongan untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Keputusan kita. Kalau kita tak putuskan, tak jadi Kerajaan Perikatan Nasional. Maka itu adalah keputusan parti selagi ianya tidak diubah. Yang kedua, UMNO bersetuju dan bersukarela menandatangani SD menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Juga keputusan parti hitam putih. Kalau tak silap saya, daripada 43 ahli parlimen UMNO, 42 sign. Seorang saya tak pasti. Ya? Biar saya sebut terus terang perkara ini. Nothing to hide. Not against anyone. But facts must be told without fear or favor. It's time to tell the truth. It's time to share the truth. And nothing but the truth. Selagi ini tak diubah, saya pegang kejap. Dan SD saya sendiri, mewakili tuan-tuan sebagai ahli Parlimen Ketereh, masih sah memberi dukungan dan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Yang ketiga, UMNO bersetuju dan diulang berulang kali. Yang terakhir adalah pada bulan Oktober, mesyuarat MKT yang terkini. Dan belum ada mesyuarat MKT selepas daripada itu. Yang kenyataan akhbar dikeluarkan oleh Presiden. Bahawasanya UMNO bersetuju mempertahankan prinsip tiada kerjasama dengan DAP.
no DAP, no Anwar. Sehingga ke hari ini keputusan itu belum diubah. Setelah itu musyawarah perwakilan bagian kita pada hari ini, kita membawa usul menyokong apa yang parti telah putuskan. Bukan yang Anwar Musa cakap, ini yang parti putuskan secara resmi, berminit, berfakta. No Anwar, no DAP. Saya sekali ini dalam persidangan belanjawan UMNO, Anwar dan DAP cuba menolak bajet dan terpaksa mengundi 29 kali. Dia kalah kali pertama, dia kata tak apa, peringkat jawatan kuasa ada banyak kali lagi, dia akan kalahkan UMNO. Undi Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi kesemua ahli parlimen kita pegang kepada keputusan parti. 29 kali mengundi untuk lawan DAP dan Anwar Ibrahim. Kita mengalahkan mereka 29-0 kerana kita beristiqamah kepada keputusan parti. Dan itulah keputusan yang kita akan terus pertahankan. Walaupun sehari dua baru ini ada terdengar suara-suara lain. Tak mengapa nak bawa suara lain. Tapi jangan menyalahkan kami yang mempertahankan keputusan parti. Kalau anda nak bawa benda lain pada keputusan parti, itu hak anda. Tapi orang macam saya kena pegang keputusan parti. Selagi parti tidak mengubah. Setakat hari ini keputusan parti, no Anwar, no DAP. Tapi kalau nak jadi terbalik, kita yang mempertahankan keputusan parti dilihat sebagai kruk. Orang yang cuba-cuba nak bawa benda lain, itu pula nak dipandang hero. Itu tidak mengapa. Saya akan tetap pertahankan keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Tertinggi, dan saya percaya Ketereh tetap mendukung keputusan Majlis Tertinggi. Betul tak? Yang keempat, UMNO telah bersetuju dan Majlis Tertinggi telah bersetuju untuk terus menyokong kerajaan ini, kerajaan yang kita buat. Kerajaan yang dinamakan Kerajaan Perikatan Nasional, yang kita duduk di dalamnya, yang kita siang malam bekerja atas namanya. Soal gelandangan, soal orang miskin, soal bandar, soal pothole, soal apa saja di bawah Kementerian Wilayah, kita buat atas nama Kerajaan Perikatan Nasional. Yang jaga sumber asli. Yang jaga air, daripada pas air. Yang jaga luar bandar. Kita bekerja atas spirit collective responsibility. Bolehkah saya jadi menteri untuk saya nak bertelagah dengan Perdana Menteri? Sekarang ini kerana ada anggota parti berada dalam kerajaan, ada pula yang di luar kerajaan menghina kita yang ada dalam kerajaan. Kononnya, kita ini ambil pendirian baik dengan PBBM kerana nak jaga jawatan kita. Tuan-tuan, saya bukan 2 hari jadi menteri. Saya bukan tak pernah tak jadi menteri. Lepas jadi menteri 10 tahun, saya tak jadi menteri 20 tahun. Bukan soal jawatan ini yang besar. Soalnya kena betul. Kalau dah jadi kerajaan, buat perangai sebagai kerajaan. Buat kerja untuk rakyat. Kalau dari kerajaan pun nak bertekak lagi, dari kerajaan nak bergaduh lagi, dari kerajaan nak bubuk satu sama lain lagi, dari kerajaan nak celupa hari-hari cabar satu sama lain, tak pula cabar DAP, tak pula cabar Anwar Ibrahim, hari-hari cabar sama-sama Kerajaan Perikatan Nasional. Orang lain silakan, tapi tidak saya. Sebagai orang yang lama jadi menteri, saya respect prinsipal collective responsibility. Saya respect konsep ketua kerajaan, ketua parti yang kita menganggotainya kena ada decorum yang betul. Bukan tak boleh tegur ada cara. Bukan tak boleh berbeza pendapat ada cara. Bukan tak pernah tegur, bukan tak pernah berbeza pendapat, tetapi
kerajaan ini, kerajaan yang kita bina ini harus dijaga agar integritinya sentiasa baik, solidaritinya baik, agar kerajaan ini, kerajaan Perikatan Nasional ini, rakyat nak tengok biarlah lebih baik daripada PH. Dulu PH bergaduh sama sendiri, Perikatan Nasional tak perlulah bergaduh sama sendiri. PH dulu janji banyak tapi tak buat. Perikatan Nasional tak berjanji pun kenalah buat kalau nak rakyat sayang pada kita. Ada pula orang kata keluar daripada Perikatan Nasional. Okeylah, nak suruh keluar besok pun boleh. Tapi saya nak tanyalah, keluar tu nak pergi ke mana? Keluar nak dari pembangkang ke? Keluar nak join DAP ke? Keluar nak combine dengan Anwar Ibrahim ke? Kalau itu jalan nak keluar, ayo kita bincang dulu. Nak bincang di mana? Kita bincang di tempat yang sesuai. Bukan dalam Facebook, bukan dalam WhatsApp group. Parti boleh buat apa saja keputusan, tapi bincang biar bertepat. Sesama ahli majlis tertinggi, berapa kali nama saya dibedal oleh sama-sama ahli majlis tertinggi. Sampai hari ini saya pilih untuk tidak menjawab. Sebab bukan kelasnya kita duduk dalam MKT, duduk bedal sama sendiri. Cara orang lain saya tak tahu, tapi bukan cara saya. Tapi saya bukan pondan. Saya bukan pondan politik. Tengok rekod saya. Tengok rekod saya, kalau bab bergaduh dengan berlawan ni, boleh tahan juga. Mahathir pernah saya lawan, Tunku Ni Aziz pernah saya lawan, Tengku Zali pun saya pernah lawan. Nah? Yang lain-lain tak ada sebutlah, sensitif. Tapi kalau nak tengok rekod berlawan, Anwar Musa ni boleh sangat berlawannya. Kalau banyak-banyak jual, memanglah saya tak berapa suka membeli. Sebab saya nak beli, saya beli bertempat dia. Kalau jual di tepi jalan, tak payahlah beli. Kalau tak sampai supermarket, kita belilah. Budaya ke arah perpecahan. Kalau kita dalam rumah tangga kita tak boleh tunjukkan keharmonian, jangan fikir orang luar percaya kita boleh menguruskan negara ini. Betul tidak? Kalau orang tengok kita ni kaki berebut, kita ni kaki balon orang, betul berani, bagus, saya sokong. Ada orang kata kita mesti berani, betul. Berani ni banyak. Berani terjun pun ada juga. Berani merompak, berani menyamun, berani langgar undang-undang. Berani kena bertempat. Dalam politik kena ada kebijaksanaan. Kalau kerana berani kita lakukan benda salah, negara merana. Banyak sebelum pada ini kalangan kita cukup berani buat macam-macam. Tak takut. Dengan Tuhan kita tak takut, dengan rakyat kita tak takut, kita jadi terlebih berani. Tetapi apakah keberanian kita membawa kepada kebaikan? Maka lebih baik saya mengalah sedikit-sedikit, tidak mengapa. But don't ever try to take me for granted. As far as politics is concerned, I'm man on my own. I have my own principle. And when come to the time, I will stand by my principle. Yang kelima, parti putuskan, kalau nak sokong, sokong en blok. Sekarang ini sokong Kerajaan Perikatan Nasional, sokong en blok. En blok, ENBLOC. Maksud en blok, sokong bersekali. Jangan 4-5 orang ke sana, 4-5 orang ke sini. Itu perkara yang saya mahu sahkan sebagai keputusan parti yang UMNO bahagian kita akan pertahankan. Kemudian saya nak sebut pula, kalau tadi 5 perkara yang parti pernah putuskan, sekarang saya nak sebut 5 perkara yang parti tak pernah putuskan. 5 perkara ni parti tak pernah putuskan. Jangan nak memandai-mandai. Yang pertama, memberikan sokongan dalam apa jua bentuk kepada Anwar Ibrahim, baik bertulis atau lainnya. Parti tak pernah bincang, parti tak pernah beri restu, parti tak pernah lulus memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Setakat yang saya ingat, kalau saya ni tak kena penyakit demensia ke, tak kena penyakit Alzheimer ke, yang jenis lupa-lupa ingat.
baik dalam biro politik, baik dalam pengurusan, baik MKT, baik Perhimpunan Agong, parti belum pernah membuat keputusan memberikan apa-apa sokongan dalam apa-apa bentuk kepada Anwar Ibrahim ataupun DAP. Seluruh negara dengar ucapan saya. Dan saya pegang kepada itu sebab parti tak putuskan. Yang kedua, parti setakat ini tidak pernah putuskan untuk berunding dengan DAP. Kita dapat berita, tak pernah dilaporkan pada MT. Ada orang yang cuba-cuba pergi berunding dengan DAP. Tidak salah pada saya, tak salah. Boleh buat. Tapi jangan buat diam-diam. Be transparent. Inform the party. Tak boleh inform MKT, inform pengurusan. Tak boleh inform pengurusan, inform biro politik. Supaya tidak ada dusta antara kita. Tidak ada papat di luar, rencong di dalam. Walaupun kalau tanya saya pribadi dengan DAP, tak payah buka sebarang perundingan. DAP kekal, ketereh, tolak sampai bila-bila. Tapi kalau parti nak putuskan, kalau rasa DAP itu lebih baik pada PAS, silakan. Kalau rasa DAP itu lebih baik pada PBBM, silakan. Tapi ambil tanggungjawab kalau rakyat dan umat Melayu, umat Islam menolak kita dalam pilihan raya 15, sila ambil tanggungjawab. Jangan jadi macam lepas-lepas. Kita dah jatuh. Sekarang ini pun tak ada siapa pun yang ambil tanggungjawab. Semua ada, termasuk saya. All players. All players yang buat all the decision dulu. Semua masih aktif. Tak ambil tanggungjawab. Dah kalah. Kalau nak bekerja sama dengan DAP, ada yang kata ada suara grassroots. Saya nak tanya, grassroots mana yang tak kita baik dengan DAP? Beritahu saya, grassroots mana? Oh, dia sebut grassroots ni suara ketua-ketua bahagian. Anwar Musa ketua bahagian. Ini bukan grassroots tau. Ada lagi, ni pucuk. Dato' Najib, ketua bahagian Pekan, itu bukan grassroots. Dato' Zahid, ketua bahagian Dato', itu bukan grassroots. Tajuddin, itu ketua bahagian apa? Pasir Salak, itu bukan grassroots. Jangan lupa. Grassroots ni akar, duduk bawah lagi. Kalau suara Anwar Musa seorang, tak betang terus tengah macam hari ni kepada bawah, dan biar bawah terima ke tidak apa yang saya cakap, itu belum suara grassroots. Itu suara saya, ketua bahagian. Ketua bahagian orang besar. Itu bukan suara grassroots. Dan ingat satu perkara. Dalam politik bukan yang penting hanya grassroots. Grassroots peringkat parti. Peringkat parti, ketereh, ahli UMNO 13,000 saja. Pengundi ketereh berapa ramai? Rakyat ketereh berapa ramai? Lebih kurang 65,000. Ahli UMNO termasuk tak boleh mengundi baru ada 13,000. Yang 50,000 lagi tak masuk dalam grassroots. Tapi dia rakyat, dia pengundi. Nasihat saya, jangan terlalu lalai dengan kononnya suara grassroots. Suara grassroots, pertama suara grassroots yang tak dibawa ke grassroots. Yang kedua, suara grassroots belum lagi suara majoriti. Tolong dengar suara rakyat hati nurani orang Melayu, pengundi-pengundi di luar sana. Saya tak nak mengata kepada bahagian lain. Kita tengok dalam bahagian kita. Ahli UMNO 13,000. Berapa undi Barisan Nasional dapat pilihan raya lepas? Kita dapat 25,000. PAS dapat 20,000. Bersatu dapat 5,000 lebih, 6,000. Ahli 13,000. Undi kita 25,000.
Bermakna 12,000 lagi yang menyokong kita. Bukan hanya grassroots kita yang menyokong kita, orang yang bukan pun menjadi ahli parti kita. Bapa dia sokong kita. Dah kita bercuru, kita molek, kita tak cepelak, kita tak tepuh dinding, kita tak tentu kalu. Saya sebut ini secara terang. Sebab terwujud trend yang cuba diada-adakan dan orang halalkan cara atas alasan grassroots. Jangan lupa suara rakyat. Jangan lupa suara pengundi. Apalagi rakyat dan pengundi di kawasan-kawasan yang menang. Sebab ada grassroots yang memang dah garanti tak menang. Kita ada 191 bahagian. Yang menang 55 bahagian. Yang lain-lain belum menang. Kita nak cari jalan untuk menangkan. Untuk nak menang, pengalaman kita yang pernah menang, tak menang kalau kita hanya harap pada ahli-ahli kita. Kita kena membawa suara rakyat, suara pengundi, suara orang Melayu, suara umat Islam. Saya yakin orang Melayu dah muak, dia tak nak tengok parti yang suka bergaduh, suka berebut-rebut, tapi membela rakyat tak sampai ke mana. Rakyat sudah muak dengan perebutan-perebutan. Itu 5 perkara. Saya kata parti yang tak pernah parti luluskan berunding dengan DAP. Yang ketiga, untuk menolak PAS atau nak tolak PPBM, dan barangkali kalau nak bergerak secara solo, apalagi kalau nak gabung dengan DAP, juga parti tak pernah putuskan. Ni ada orang bercakap nak tolak PAS. Ada juga pemimpin bercakap nak tolak PPBM. Bolehlah pendapat, okey. Tapi saya nak jelaskan, parti tidak pernah putuskan sama ada menolak PAS atau menolak PPBM, apalagi kalau nak bergerak solo. Yang keempat, ada orang kata, Anwar Musa buat apa jadi sesagung MN? Tak daftar pun MN. Kenapa MN tak daftar? Bila MN nak daftar? Saya nak sebutkan hari ini. Oleh kerana nampaknya macam samar, kabur. Saya nak jelaskan. Parti tidak pernah buat keputusan termasuk dalam mesyuarat yang terbaru. Presiden mengarahkan Tok Mak Hassan dan ahli-ahli jawatan kuasa rundingan MN supaya UMNO membawa gagasan dalam mesyuarat. Apa tu? Perunding untuk mencadangkan supaya MN tidak didaftarkan. Kenapa nak bersembunyi? Beritahu, jangan orang keliru. Ada kata MN tak daftar sebab nama MN sudah ada nama parti lain. Ada kata nak daftar kerana perlembagaan tak pernah siap. Ada kata tak nak daftar ni kerana ada yang tak nak jadi ahli. Saya nak jelaskan. Setakat rekod yang ada pada saya, minit yang ada pada saya, kita telah buat keputusan MN tidak akan didaftarkan sebagai sebuah parti politik. Dia akan kekal sebagai satu wadah yang mendukung gerakan penyatuan ummah yang tidak eksklusif hanya kepada UMNO dan PAS, malah terbuka kepada penglibatan parti-parti orang Melayu dan Islam yang lain, hatta badan-badan NGO yang mendukung spirit yang sama, iaitu menggerakkan penyatuan dan kesatuan ummah tanpa didaftarkan. Saya dah siapkan logo, saya dah siapkan perlembagaan draft, dah serah pun pada bosses, perlembagaan dah siap, draft logo dah siap, tapi tak sempat, tak pernah dibentangkan lagi setakat ini, kerana setakat ini keputusan peringkat jawatan kuasa pemandu yang dipengusikan oleh Datuk Tuan Ibrahim dan Datuk Mak Hassan membuat keputusan dan bersetuju MN tak perlu didaftarkan sebagai sebuah parti politik. Jelas? Ini fakta. Satu Malaysia dengar. Seterusnya, dengan latar belakang yang saya sebutkan tadi, pada hemat saya, way forward ke hadapan,
Bagi orang Melayu dan umat Islam dalam negara ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa nak jadi dengan bangsa ini?